Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Pentafsiran ayat-ayat 130 hingga 134. Dari bahagian kisah Ibrahim AS setakat inilah ayat yang berikut mengambil makna dan seranannya untuk dikemukakan kepada orang-orang yang menentang hak kepimpinan umat muslimin dan menentang hak kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW dan mempertikaikan hakikat agama Allah yang tulen serta benar. Dan tiada siapa yang bencikan agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodohkan diri sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilihkannya sebagai seorang rasul di dunia, dan sesungguhnya di akhirat kelak dia adalah dari golongan orang-orang yang soleh. Ayat 130. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah, ia terus menjawab, Aku telah menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Ayat 131. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ajaran ini kepada anak-anaknya, juga kepada cucunya, Yakub. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu, kerana itu janganlah kamu mati melainkan sebagai orang-orang Islam. Ayat 132. Agama Ibrahim ialah agama Islam. Inilah agama Ibrahim, iaitu agama Islam yang tulen dan terang. Tiada yang benci dan menolak agama ini melainkan orang yang menganiayakan diri sendiri atau memperbodoh dan bertindak sewenang-wenang terhadap dirinya. Ibrahim AS yang telah dipilih Allah di dunia sebagai pemimpin manusia dan diakui di akhirat sebagai orang yang soleh adalah dipilih begini. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah, beliau tidak teragak-agak, tidak diam, tidak menyeleweng, malah terus menyambut sebaik sahaja menerima perintah itu. Ia terus menjawab, Aku serahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Inilah agama Ibrahim, iaitu agama Islam yang tulen dan terang. Ibrahim tidak cukup dengan dirinya sendiri sahaja, malah beliau meninggalkan agama ini kepada zuriat keturunannya. Beliau mewasiatkan agama ini kepada anak cucunya. Mula-mula beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya, kemudian Yakub cucunya mewasiatkan agama ini kepada anak-anaknya pula. Yakub ialah Israel yang menjadi asal usul keturunan Bani Israel. Tetapi Bani Israel tidak menyambut wasiat Yakub, wasiat datuknya Ishak, dan wasiat moyangnya dan moyang-moyang mereka, dan moyang mereka iaitu Ibrahim. Ibrahim dan Yakub masing-masing mengingatkan anak-anaknya terhadap nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada mereka, iaitu nikmat agama Allah yang dipilih untuk mereka. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu, iaitu agama Islam. Itu adalah dari pilihan Allah dan tiada pilihan yang lain lagi bagi mereka selepas pilihan Allah. Sekurang-kurang balasan terhadap riayah dan limpah kurnia Allah ialah bersyukur terhadap pilihannya dan menjaga agama yang dipilih olehnya, dan seterusnya berusaha dengan sesungguh agar mereka tidak meninggalkan dunia ini melainkan agama itu dipelihara di kalangan mereka. Kerana itu, janganlah kamu mati melainkan sebagai orang-orang Islam. Ayat 132. Kini, peluang terbuka lebar kepada Bani Israel apabila Rasul yang menyeru mereka kepada agama Islam ini telah datang kepada mereka. Kedatangan Rasul itu merupakan hasil dari doa moyang mereka, iaitu Ibrahim AS. Itulah wasiat
Ibrahim kepada anak-anaknya dan wasiat Yakub kepada anak-anaknya, iaitu wasiat yang diulangi oleh Yakub alaihissalam pada detik-detik hidupnya yang akhir. Itulah wasiat yang memenuhi hati dan ingatannya hingga tidak dapat dipisahkan darinya oleh maut dan nazak-nazaknya. Dengarlah wasiat ini, wahai Bani Israel. Adakah kamu semua menyaksikan ketika Yakub hampir didatangi maut dan menanyakan anak-anaknya ketika itu, apakah akan kamu sembah sepeninggalanku? Jawab mereka, kami tetap menyembah Tuhan ayahanda dan Tuhan datuk nenek ayahanda Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya kami sekalian menyerah diri sebagai muslimin. Ayat 133. Pemandangan yang mengumpulkan Yakub dan anak-anaknya ini di saat-saat kehadiran maut merupakan satu pemandangan yang amat besar maknanya, kuat sarananya, mendalam kesannya, iaitu pemandangan seorang yang berada dalam saat-saat maut. Apakah persoalan yang memenuhi hatinya di saat kehadiran maut itu? Apakah sesuatu yang dipikir olehnya di saat-saat nazak mati itu? Apakah perkara yang amat besar yang mahu dipastikan olehnya? Apakah peninggalannya yang mahu ditinggalkan kepada anak-anaknya dan diharapkan agar peninggalan dan warisan itu benar-benar sampai kepada mereka dalam satu buku itu, iaitu akidah. Dan akidah itulah perbendaharaan, persoalan agung dan perkara besar yang amat dirusingkan oleh Yakub, yang tidak dapat dipisahkan darinya oleh kehadiran maut dan nazak-nazaknya. Apakah akan kamu sembah sepeninggalanku? Inilah persoalan yang aku kumpulkan kamu kerananya. Inilah perkara yang aku mahu mengetahuinya dengan penuh keyakinan. Inilah amanah perbendaharaan dan warisan. Jawab mereka, kami tetap menyembah Tuhan ayahanda dan Tuhan datuk nenek ayahanda Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya kami sekalian menyerah diri sebagai muslimin. Ayat 133. Mereka memang mengetahui dan mengingati agama mereka. Mereka menerima warisan itu dan memeliharanya. Mereka yang mahu meyakinkan bapa mereka yang sedang menghadapi kehadiran maut, dan mereka mahu menyenangkan hatinya. Demikian wasiat Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya itu dipelihara di kalangan anak-anak Yakub. Begitu juga dengan jelas menyifatkan diri mereka sebagai kaum muslimin yang menyerah diri kepada Allah. Al-Quran bertanya Bani Israel, adakah kamu semua menyaksi ketika Yakub hampir didatangi maut? Inilah peristiwa yang disaksi dan dijelaskan Allah. Dan dengan penjelasan ini, Allah mematahkan segala hujah mereka yang mengelirukan dan memutuskan segala hubungan yang hakiki di antara mereka dengan moyang mereka, Israel, iaitu Yakub. Pentafsiran ayat 134. Berdasarkan penjelasan ini, ketaralah perbezaan yang amat nyata di antara generasi umat Bani Israel yang telah berlalu dengan generasi Bani Israel yang dihadapi oleh dakwah Islam di zaman Rasulullah SAW, di mana tidak terdapat ruang hubungan, ruang warisan dan ruang keturunan di antara generasi yang dahulu dengan generasi yang kemudian. Itulah satu umat yang telah berlalu. Mereka memperolehi apa yang mereka usahakan, dan kamu memperolehi apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang diperlakukan mereka. Ayat 134. Istilah umat dalam Islam. Setiap umat masing-masing mempunyai kira-kira amalannya. Masing-masing mempunyai jalan sendiri
Masing-masing mempunyai gelaran sendiri dan masing-masing mempunyai sifat yang tersendiri. Umat Israel yang silam adalah satu umat dari orang-orang yang beriman yang tidak ada apa-apa hubungan dengan generasi yang kemudian dari orang-orang Israel yang menyeleweng dari agama yang benar. Generasi-generasi mereka yang kemudian ini bukannya merupakan lanjutan dari generasi mereka yang dahulu. Yang dahulu merupakan satu golongan yang berlainan dari golongan yang kemudian. Yang dahulu mempunyai benderanya dan yang kemudian mempunyai benderanya yang berlainan. Pemikiran dan kefahaman keimanan yang dahulu tidak sama dengan pemikiran dan kefahaman jahiliyah yang kemudian. Kefahaman dan pikiran jahiliyah tidak membezakan di antara satu generasi dengan satu generasi yang lain dalam satu ummah. Kerana hubungan yang diambil kira dalam pemikiran jahiliyah ialah hubungan bangsa keturunan. Tetapi pemikiran dan kefahaman keimanan membezakan di antara generasi yang beriman dengan generasi yang fasik. Kedua-duanya bukan merupakan satu ummah dan di antara keduanya tidak terdapat apa-apa hubungan dan pertalian keluarga. Kedua-duanya merupakan ummah yang berlainan dalam neraca pertimbangan Allah dan dalam neraca pertimbangan orang-orang yang beriman. Istilah umat dalam kefahaman iman ialah satu jemaah yang menganut agama dari akidah yang sama dari semua bangsa dan bukannya satu jemaah yang mempunyai hubungan bangsa dan negara yang sama. Inilah bentuk pemikiran dan kefahaman yang sesuai dengan insan yang mengambil sifat insaniah dari tiupan ruh yang tinggi, bukan dari hubungan dan pendampingan dengan bumi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.